Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati berusaha Profesor Madya Dr. Atikullah bin Haji Abdullah dan Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun, seterusnya rakan-rakan yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada minggu ini giliran kumpulan kami bagi slot tutorial hari Isnin untuk melakukan pembentangan bagi kursus HIS 224 Institusi Kekeluargaan Islam yang bertajuk Hak Isteri dalam Isu Pasangan Tidak Menunaikan Tanggungjawab Nafkah. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Syahmi bin Syafi'i, dan dua orang lagi ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Redha bin Kamaruddin dan Nurul Hafizah binti Beni. Definisi nafkah terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang, sama ada isteri, anak ataupun orang di bawah tanggungan. Dari segi tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan dan keagamaan. Daripada segi istilah pula ialah menyediakan semua perkara yang diperlukan oleh seseorang manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup, contohnya tempat tinggal, makanan dan pakaian. Seterusnya kita beralih kepada dalil kewajipan dalam pemberian nafkah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-223, mafhumnya, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya, tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Jadi secara umumnya ialah seorang lelaki yang bergelar suami dan juga bapa atau ketua keluarga wajib menunaikan kewajipannya dalam urusan pemberian nafkah, di mana urusan pemberian nafkah ini seperti pemberian keperluan asas dalam kehidupan berkeluarga, misalnya dari sudut makan minum, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan-keperluan asas yang lain yang boleh melengkapkan kehidupan berkeluarga itu sendiri. Kemudian dalam ayat ini juga diterangkan tentang kadar nafkah, di mana Islam telah menetapkan bahawa kadar nafkah itu hendaklah diberi secara cukup, atau istilahnya kifayah, dan baik atau ma'ruf. Kemudian kadar kifayah dan ma'ruf ini pula adalah bergantung kepada kemampuan si suami dan bapa itu sendiri. Jadi secara kesimpulan tidak ditetapkan sama sekali nilai sebenar kadar nafkah tersebut. Akan tetapi seorang suami dan juga bapa perlulah menunaikan kewajipannya dalam pemberian nafkah sebaik yang mungkin untuk memberi kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dan juga mencapai keberkatan keluarga itu sendiri. Kemudian dalil dari hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawasanya sebaik-baik nafkah itu ialah nafkah yang diberikan kepada ahli keluarga sendiri. Di mana daripada Sauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik dinar, yakni wang atau harta yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya, dan dinar dinafkahkan untuk ternakan tunggangannya, yakni kenderaan yang digunakan di jalan Allah, dan dinar dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah SAW menyatakan bahawa seorang suami dan juga bapa perlulah mengutamakan keluarganya terlebih dahulu dalam urusan pemberian nafkah. Kemudian barulah diturunkan kepada urusan-urusan yang lain. Jadi secara kesimpulannya, keluarga menjadi keutamaan kepada seorang suami dan juga seorang bapa dalam urusan pemberian nafkah itu sendiri. Jenis nafkah terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir ini adalah segala keperluan hidup seperti tempat tinggal yang selamat, makanan, sepersalinan pakaian sebanyak 2 kali setahun, peralatan rumah dan
suami juga perlu menyediakan pembantu untuk isteri yang dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai pembantu rumah jika suami itu berkemampuan. Dan segala keperluan ini perlu dipenuhi oleh suami mengikut kemampuannya sendiri dan berpandukan juga kepada syarat syariah yang ditetapkan. Dari segi nafas zahir pula adalah dari segi keperluan dalaman, termasuk dari segi rohani dan jasmani, dan memenuhi keperluan nafsu isteri tersebut. Kemudian ialah kadar nafkah. Islam tidak menetapkan sebarang kadar nafkah yang perlu dikeluarkan oleh seorang suami kepada seorang isteri. Namun, setiap orang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya menurut kemampuannya sendiri dan berdasarkan ayat Al-Quran surah At-Talaq iaitu ayat 7 yang bermaksud hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah dia memberi nafkah dari segi apa yang diberikan Allah kepadanya, dan iaitu sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuannya yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang di dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah memberikan kesenangan sesudahnya berlakunya kesusahan. Jadi konklusinya daripada ayat ni ialah Allah memberitahu perlu memberikan nafkah kepada suami, perlu memberikan nafkah kepada isteri mengikut kemampuannya. Jika sikit tu perlu diberi sedikit lah mengikut kemampuan. Kalau banyak perlu diberi banyak. Dan untuk orang yang mungkin berpendapatan rendah ataupun orang susah, ingatlah bahawa di setiap kesusahan tu akan ada kesenangan yang hadir selepas. Apa hak-hak isteri? Yang pertama ialah hak mahar. Hak mahar ini merujuk kepada pemberian suami kepada isteri. Ya, ini menjadi hak mutlak isteri. Sedikit atau banyak ia akan bergantung kepada kerelaan si isteri. Yang kedua ialah hak nafkah zahir dan batin. Zahir merujuk kepada perbelanjaan, tempat tinggal dan juga kos sara hidup. Batin merujuk kepada kasih sayang dan hubungan kelamin. Yang ketiga ialah hak komunikasi. Ia merujuk kepada layanan lemah lembut, tutur kata yang baik serta tolak ansur. Yang keempat ialah hak bimbingan tunjuk ajar. Ia berkaitan nasihat daripada suami berkaitan soal pendidikan agama si isteri. Yang kelima ialah hak bekerja. Secara asalnya ia tidak perlu bekerja untuk wanita. Namun jika keadaan memaksa, si isteri boleh meminta keizinan daripada si suami untuk bekerja. Yang keenam ialah hak bersuara. Ini merujuk kepada memberikan pendapat atau pendirian kepada sesuatu isu. Kita dapat lihat ialah Akta Undang-Undang Keluarga Islam memerintah suami untuk membayar nafkah. Isteri berhak untuk membuat permohonan nafkah di mahkamah syariah. Kita dapat lihat juga dalil berkenaan dengan nafkah ini dari surah Al-Baqarah ayat 228. Faktor nafkah isteri terabai ialah yang pertama masalah kewangan. Ia merujuk kepada kos sara hidup yang meningkat akibat pekerjaan yang hilang akibat COVID-19. Yang kedua, isteri berkerjaya. Ia merujuk kepada pendapatan isteri melebihi suami. Keadaan ini membuatkan suami merasakan isteri tidak memerlukan nafkah. Yang ketiga ialah sikap tidak bertanggungjawab si suami yang mempunyai kuasa mutlak, yang beranggapan tidak perlu membagikan nafkah kepada isteri dan menghabiskan wang untuk perkara yang tidak berfaedah. Di samping itu, si suami juga terlibat dalam perkara jenayah. Yang keempat ialah poligami, yang merujuk kepada keuangan yang sempit kerana memiliki isteri yang lebih daripada satu. Keadaan ini membuatkan si suami tidak mempunyai peruntukan bagi memberi nafkah kepada si isteri. Langkah yang perlu ditangani oleh isteri. Yang pertama ialah menasihati suami secara baik dengan menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, menetapkan temu janji kaunseling antara kaunselor dengan pasangan supaya mendapat khidmat nasihat yang terbaik. Yang ketiga ialah mendapat bantuan mahkamah syariah bagi membaiki hubungan. Yang keempat ialah failkan permohonan cerai kepada si suami supaya melepaskan si isteri. Secara kesimpulannya, pemberian nafkah merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh si suami kerana ia merupakan suatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Secara kesimpulannya, pemberian nafkah ini perlulah dilaksanakan supaya menjaga kedudukan dan kehormatan wanita. Yang kedua ialah para wanita disarankan untuk mendalami ilmu nafkah ini sebelum melangsungkan sebarang perkahwinan. Yang ketiga, si suami perlulah menunaikan nafkah kepada si isteri supaya isteri dapat taat kepada perintah suami. Yang terakhir ialah hukum dan undang-undang Islam telah membantu untuk mengembalikan hak si isteri. Sabda Rasulullah SAW telah bersabda, lelaki terbaik antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap si isterinya, dan aku orang yang paling baik terhadap isteri.